Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu kita, dalam majlis pembacaan Al-Quran, satu hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini adalah seperti biasa, kita akan membaca seterusnya muka surat daripada Al-Quran. Hari ini 31 hari bulan Oktober, penakhiran bulan Oktober tahun 2020. Dan hari ini juga adalah hari yang ke-14 dari bulan Rabiul Awal tahun 1442. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki satu surah baru daripada Al-Quran, iaitu surah Fussilat. Surah Fussilat. Alhamdulillah. Surah Fussilat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada surah yang sebelumnya kita baca, iaitu surah Ghafir. Jadi hari ini kita akan mula membaca surah Fussilat dan seterusnya kita akan membaca beberapa surah lain, iaitu kesemuanya ada berjumlah lebih kurang 6 surah yang dipanggil oleh ulama-ulama tafsir sebagai surah Hawamim. Jadi dia berturutan. Selepas daripada surah Fussilat akan datang pula surah Syura, kemudian selepas tu ada surah Zukhruf, kemudian selepas tu ada surah Dukhan, kemudian surah Jathiyah, dan kemudian surah Ahqaf selepas daripada tu. Jadi kita ada 6 surah sebenarnya yang akan berturutan, dan kesemuanya adalah turun sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Alhamdulillah. Hari ini kita terpaksa masih berada di dalam kereta, bukan masih tapi terpaksa berada dalam kereta kerana hujan, walaupun tidak lebat tapi renyai-renyai. Terpaksa kita berselubung di bawah kereta ni. Tapi alhamdulillah kita manfaatkan waktu kita ini. Kita berada sekarang di perkarangan Masjid Jami' Asri, Bandar Seri Begawan. InsyaAllah surah ini ataupun yang saya sebutkan tadi adalah himpunan 6 surah yang dipanggil sebagai Hawamin. Semuanya dimulakan dengan Hamim. Semuanya dimulakan dengan Hamim permulaannya, dan kemudian mempunyai tema yang hampir keseluruhannya sama. Iaitu apakah persamaan kalau kita lihat 6 surah yang saya telah sebutkan tadi, iaitu surah Fussilat, kemudian surah Syura, kemudian selepas tu surah Zukhruf, kemudian surah Dukhan, kemudian Al-Jathiyah, dan kemudian Al-Ahqaf ni. Surah ini disatukan oleh beberapa topik yang hampir sama. Apa dia? Yang pertama sekali, kesemuanya adalah Makkiyah. Kesemuanya Makkiyah, dan ianya datang selepas terletak di antara surah Ghafir dan surah yang kita akan baca selepas itu, iaitu surah Muhammad. Surah Muhammad adalah surah Madaniyah. Surah Muhammad adalah menceritakan tentang peperangan dan sebagainya. Tapi surah Ghafir adalah surah dakwah. Jadi seolah-olahnya dia terletak, surah-surah ini, 6 surah ini terletak di antara sebagai satu perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang baru. Keadaan lamanya adalah dakwah saja tanpa adanya peperangan dan sebagainya, tetapi surah Muhammad adalah surah yang menceritakan berlakunya keizinan, berlakunya peperangan dan sebagainya, demi juga untuk melaksanakan dakwah kepada Islam. Jadi yang pentingnya ialah dakwah ni tak boleh dilupakan dalam apa keadaan sekalipun, sama ada kita menggunakan kelembutan, sama ada terpaksa menggunakan kekerasan kadang-kadangnya, tapi semuanya tidak boleh lupa, tak boleh lekang daripada satu perkara, iaitu apa? Untuk dakwah. Semuanya adalah untuk menyeru, membawa manusia kepada Islam. Apa-apa saja bentuk, apa saja tujuan yang kita lakukan, kita dituntut untuk, nombor satunya, tak boleh lekang, tak boleh terpisah daripada pemikiran kita bahawa semuanya adalah untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Bukan kita ni nak bunuh orang, bukan. Islam itu bukan ajarannya. Ajarannya adalah membawa manusia kepada Islam. Jadi kita akan baca surah ini. Jadi surah Fussilat yang akan kita baca pada pagi ini adalah itu yang pertama saya tersebut nanti kan, ianya adalah Makkiyah. Minta maaf ada 5 lagi perkara, ada 5 perkara semua. Yang keduanya, surah-surah ini keseluruhannya menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah kaumnya. Sama ada Nabi Musa menghadapi 2 situasi. Sama ada terpaksa menghadapi orang atasannya
iaitu orang atasannya artinya ialah pemerintah-pemerintah yang ada pada ketika itu, yang zalim pada ketika itu, iaitu yang diwakili oleh Firaun. Jadi Nabi Musa terpaksa menghadapi atas. Yang keduanya, Nabi Musa terpaksa menghadapi kaumnya sendiri, kaum iaitu kaum Bani Israel. Jadi kedua-dua ini adalah apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dalam seluruh penciptaan, sehingga Nabi SAW oleh kerana banyaknya cerita Nabi Musa di dalam Al-Quran ini, sehingga Nabi kita SAW pernah berkata, dia kata apa? Iaitu Nabi kita SAW, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa. Kenapa? Kerana dia kata laqad kana yazhabu bisulusil Quran, kerana hampir-hampir dia mengambil 1/3 daripada Quran. 1/3 Nabi SAW kata menceritakan tentang Nabi Musa. Jadi nak menunjukkan bagaimana kan. Dan termasuk surah Hawamim ini, surah Hawamim ke-6 surah yang akan kita bicarakan, start bermula daripada hari ini sehinggalah hari seterusnya, semuanya menceritakan ada di dalamnya kisah Nabi Musa, sama ada Nabi Musa menghadapi Firaun atau Nabi Musa menghadapi kaumnya sendiri, iaitu Bani Israel. Yang ketiga ialah surah ini seluruhnya menceritakan, dimulai dengan menyebutkan nilai Quran, kedudukan Quran, kehebatan Quran. Jadi kita akan tengok dalam setiap permulaan surah ini akan menceritakan perkara tersebut. Yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang iaitu mestilah kita menjaga perhubungan, jangan bergaduh. Jangan bergaduh, artinya itu apa? Jangan berpecah belah dan sebagainya. Semua itu dikandung oleh ke-6 surah ini, surah Hawamim ini. Yang seterusnya ialah cerita tentang perpindahan apa? Iaitu perpindahan daripada memegang amanah dunia ini daripada Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini adalah merupakan satu perkara yang besar, iaitu masalah siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga. Dulunya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amanah ini, iaitu amanah untuk berdakwah, menyampaikan Islam, membawa Islam kepada manusia, membawa manusia semuanya kepada Islam, diberikan kepada Bani Israel. Tetapi apa yang berlaku selepas itu ialah kerana Bani Israel ini mempunyai banyak sangat masalahnya, mempunyai banyak sangat penyelewengannya, dan juga banyak sangat kita dikata sebut songe-songenya, iaitu cakap macam ni sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan. Sekarang ni amanah untuk memegang dunia ini, untuk berdakwah kepada manusia, menjaga manusia, untuk menyampaikan Islam kepada manusia, sekarang Allah Taala pindahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke-6 surah ini mengandungi perkara ini, sama ada secara langsung kita akan tengok ataupun secara tidak langsung. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatukan surah ini. Makkiyahnya dan kemudiannya kisah Nabi Musanya, nilai Qurannya, dan kemudian perpindahannya, dan kemudian yang terakhirnya ialah jangan berpecah belah. Jadi insya-Allah kita sama-sama akan membaca surah ini pada pagi ini, insya-Allah. Permulaan surah ini iaitu kita akan masuk pada muka surat 477, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Hamim, atau yang dipanggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf potong. Huruf-huruf potong artinya apa? Kerana ianya dibaca sebagai satu-satu. Hamim dibaca dengan alif, lam, mim. Dia tak dibaca dengan alam. Walaupun ada di dalam Al-Quran ini mempunyai huruf yang sama, alif, lam, mim, alam nashrah kan, alam tara dan sebagainya. Tetapi di sini dibaca dengan hamim, dibaca dengan alif, lam, mim, dipotong-potong sebab tu dipanggil sebagai huruf muqatta'ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan banyak daripada Al-Quran menggunakan huruf-huruf ini, dan daripada 28 huruf dalam Quran, 28 huruf dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan 14 daripada huruf-huruf ini. 14 huruf daripada 28 itu digunakan di banyak tempat di awal-awal surah.
Apakah hikmahnya? InsyaAllah kita akan ceritakan dalam sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah. Tapi pada hari ini, InsyaAllah kita akan cuba untuk melihat apakah dia kandungan daripada muka surat ini, muka surat 477. InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan selepas daripada Hamim, iaitu Tanzilum Minar Rahmanir Rahim. Quran ini adalah turun. Bukannya sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang kafir, yang ditolak oleh orang kafir, yang dikatakan oleh orang yang menolak Al-Quran ni. Mereka mengatakan bahawa Quran ini turun dari mana? Quran ini ciptaan Muhammad. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak mengatakan turunnya daripada Rahman, daripada Rahim. Apa Rahman, apa Rahim? Rahman ni dari kesemuanya, dua-dua ini adalah daripada kata dasarnya adalah rahmah. Rahmah artinya rahmah. Tetapi apabila digunakan Rahman, Rahman iaitu dengan tambahan alif dan juga nun, maka ia menunjukkan kepada kebesaran, menunjukkan kepada keluasan. As-si'ah wal 'azamah dalam bahasa Arab katakan, dalam tafsir kata. Jadi Ar-Rahman artinya apa? Banyaknya rahmah. Artinya luasnya rahmah. Artinya apa? Besarnya rahmah. Sehingga kebesaran rahmah itu merangkumi semua sekali. Merangkumi apa? Iaitu semua, sama ada orang Islam, orang kafir dan sebagainya. Itu satu pendapat lah yang besar di dalam ahli tafsir, daripada kalangan ahli tafsir. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rahim. Rahim. Rahim ni daripada wazan ya. Kalau ikut timbangan ikut turutan dalam bahasa Arabnya, caranya ialah daripada fa'il. Fa'il ni apabila digunakan begitu, menunjukkan, orang Arab menunjukkan perkataan fa'il menunjukkan kepada daimur rahmah, artinya ialah berterusan, artinya ialah tidak putus-putus, tidak berhenti daripada dunia sampai ke akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan rahmah daripada dunia sampai ke akhirat, sampai bila-bila, daim. Jadi itu adalah turunnya Al-Quran. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata daripada, bukannya Tuhan ni benci pada kita, bukan satu Tuhan yang mana gambaran Tuhan oleh orang-orang Rom dulu, orang-orang Athens, orang-orang Greek kan, mengatakan bahawa Tuhan ni ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik, ada Tuhan gelap, ada Tuhan cerah dan sebagainya. Tak ada. Tuhan ni bersifat dengan Rahman, Tuhan ni bersifat dengan Rahim, yang luas dan juga yang berterusan, rahmatnya. Jadi Allah Ta'ala ni maknanya sayang pada kita. Dia menurunkan Quran kepada kita. Kenapalah manusia ni menolak Quran tu? Seterusnya, Kitabun Fussilat. Kandungan Quran ni, apa dia? Kandungannya ialah Fussilat. Dia menjelaskan. Surah ni namakan Fussilat, dah ambil daripada perkataan sini kan. Fussilat. Fussilat menjelaskan, dijelaskan, didetailkan, diceritakan semua perkara. Buyinat. Buyinat. Diceritakan. Tak ada benda yang ditinggalkan dalam Al-Quran ni. Kalau kita kata, tak ada. Nak buat roti tak ada dalam Quran. Tak, nak buat roti ada dalam Quran. Iaitu di mana? Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bertanya kalau kita tak tahu sesuatu benda. Jadi itu adalah yang jawapan yang telah memeningkan, bukan memeningkan, artinya adalah mendiamkan para saintis semasa mereka berjumpa dengan Syekh Muhammad Abduh ketika Syekh Muhammad Abduh pergi ke Eropah satu masa dulu. Bila jawab perkara ni kan, sebab bila kata-kata Al-Quran ni mempunyai segala sesuatu. Yes, Al-Quran ni mempunyai segala sesuatu. Sehingga tidak ada benda, tidak ada perkara yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Jadi Fussilat. Fussilat ayatuhu Quranan. Kemudian yang kedua, dia adalah Fussilat. Yang pertama Fussilat, dia adalah Allah SWT sebut selepas daripada itu, iaitu apa? Quranan Arabiyan. Dia adalah dibaca. Quranan daripada, begitu juga iaitu apa? Dibaca dia dibaca. Jadi maknanya sini, kalau kita tak baca Quran, artinya ialah maknanya apa guna erti namanya Quran? Sebab ia sepatutnya lah untuk banyak dibaca, sentiasa dibaca. Kemudian Arabiyan, dia adalah Arabi, artinya dia adalah turun dalam bahasa kamu wahai orang Arab, dan dianya tidak bolehlah kita menggunakan terjemahan sebagai alat untuk diambil hukum dan sebagainya. Quran mesti dikekalkan dalam bahasa Arab, tapi terjemahan adalah untuk memudahkan kita, membantu kita untuk memahami. Tak salah, tetapi walau bagaimanapun Quran tak boleh ditinggalkan dalam bahasa Arab. Yang aslinya tetap mesti bahasa Arab juga, kerana bahasanya, kerana itulah bahasa yang diturunkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Quran tak seperti Bible, tak seperti Taurat, tak seperti apa-apalah kitab-kitab lain yang telah kebanyakannya diubah dan kebanyakannya ada yang dah hilang, tak dijumpai lagi yang aslinya. Even kitab
Bible pun tak ada lagi yang aslinya. Yang ada adalah coretan-coretan, yang ada adalah tulisan-tulisan dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasanya yang asal. Jadi bagaimana kita nak faham bahasanya? Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala tak menjamin untuk menjaga kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Seterusnya, liqaumin ya'lamun, untuk orang yang mengetahui. Basyiran wa nazira, kandungan Quran. Apa kandungan Quran ni? Basyiran wa nazira, memberi khabar gembira, menceritakan kebaikan-kebaikan. Kalau kamu buat macam ni, kamu dapat kebaikan ni, kamu dapat pahala ni dan sebagainya. Wa nazira, dan memberi ancaman. Artinya, kalau kamu tidak menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan kena macam ni, kena macam ni. Jadi Allah Taala menceritakan kesemua tu sama ada basyiran wa nazira di dalam Al-Quran. Fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Tapi masalahnya, ramai manusia ni apa? Manusia yang tidak mengendahkan Al-Quran ni, bukan tak mendengar. Walau terjemah ni adalah fahum la yasma'un. Maksud yasma'un sini bukan mendengar dengan telinga. Mereka mendengar dengan telinga, kita ceritakan mereka boleh dengar, tetapi mendengar dan menerima artinya. Dalam tafsir kata al-qabul. Fasma'un maknanya la yasma'un wa la yaqbalun. Mereka tu tak terima apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita turunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dengan susah payah untuk disampaikan, tiba-tiba mereka tak terima, mereka tak nak dengar. Jadi alangkah jahatnya manusia ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut waqalu qulubuna fi akinnah. Bahkan mereka kata apa? Qulubuna fi akinnah. Akinnah ni, hati kami ni dalam akinnah. Dalam akinnah apa? Iaitu penutup, artiyah. Jadi hati kami yang ni ada penutup, kami tak boleh dengar, tak boleh terima dia katakan. Lepas tu mimma tad'una ilaihi, daripada apa yang kamu ajak kami ni. Kamu ajak kami, kami tak tahu, kami tak dengar. Lepas tu kata wa fi azanina waqrun, di dalam telinga kami ni ada waqrun. Waqrun ni ialah satu perkara yang digunakan untuk menyumbat telinga tu sehingga tersumbat telinga tu sehingga mereka tak boleh dengar. Jadi nampak tak hati mereka ni, artiyah mereka kata tak ada kami tak boleh faham. Kemudian telinga mereka kami tertutup, tak boleh dengar. Wa min bainina, kemudian disebut wa min bainina wa bainika hijab, dan kemudian di antara kami dan di antara kamu wahai Muhammad ada hijab, ada penghalang. Jadi nampak tu kan, tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, iaitu kan nak tunjukkan mereka ni tak nak dengar juga, tak nak terima. Dia kata ni hati kami tak boleh terima lah, dia kata telinga kami tak boleh dengar lah, dia kata antara kita ni ada hijab lah. Kalau hijab ni kata sekarang tak ada mikrofon, tak sampai tak dengar pun. Jadi maknanya kan manusia ni kan yang tak nak dengar ni kan, kita kata pelik kadang-kadang tu. Kita dah cerita tapi tak nampak-nampak juga. Tapi bersabar. Kerana apa? Kerana tanggungjawab kita adalah menceritakan Islam kepada manusia, walaupun mereka tak nak dengar, walaupun mereka tak nak terima dan sebagainya kan. Teruskan usaha, teruskan kerja. Jadi kemudian seterusnya, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, di hujung dia kata apa? Fa'mal innana amilun. Dia kata kan fa'mal, maka ini dia kata sini fa'mal, wahai Muhammad kata bekerjalah, innana amilun, kami buat kerja kami. Jadi maksud kat sini kan, kami tak nak dengar, kami tak dapat dengar, kami tak mahu dengar. Awak buat kerja awak, kami buat kerja kami. Tapi kerja tu maknanya apa kat sini? Apa tu maksudnya sini? Ialah maknanya kami kacau juga kamu, bukan kami tak kacau. Maknanya sini ialah yang dia kata sini fa'mal, innana amilun tu artinya ialah apa kan? Walau apa pun kamu ajak kami, kami tak akan dengar. Dia dah macam bagi kata putus dah. Apa-apa pun kami tak akan dengar apa yang kamu nak cakap. Kul innama ana bashar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita. Dia beritahu apa? Dia katakan wahai Muhammad, innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Manusia apa? Mislukum, seperti kamu. Kemudian yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Jadi yang beza di antara aku dengan kamunya adalah apa? Iaitu aku ni manusia, kau memang manusia juga orang depan ni kan. Jadi pendakwah berkata pada hari ni kan, kau ni, kamu semua juga manusia, aku pun manusia juga, sama seperti aku makan, aku minum, aku berjalan di pasar dan sebagainya. Kemudian tetapi apa? Aku ni diberi wahyu. Oleh kerana itulah maka aku nak beritahu kepada kamu semua. Jadi kalau kita pada hari ini sebagai orang yang bawa Islam, kita beritahu apa kan? Kita ni diberi, alhamdulillah, diberi faham Islam, diberi menjadi Islam. Jadi kita nak beritahu kepada kamu semua, wahai manusia, bahawa apa? Bahawa
Ini adalah Islamnya yang kami telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan kepada kamu. Jadi apa? Annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Itulah di antara Allah Subhanahu wa taala sebutkan konten, isi apa yang patut kita beritahu kepada manusia, iaitu apa? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu semua adalah satu. Tuhan kamu bukannya berhala, Tuhan kamu bukannya batu, bukannya kayu, Tuhan kamu bukannya nafsu kamu, Tuhan kamu bukan semua Tuhan. Tuhan kamu ialah Allah tu. Jadi nak beritahu itu adalah konten dakwah, konten isi yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada orang kafir ni, beritahu kepada masyarakat. Jadi kita ni kena beritahu kepada masyarakat ni. Itulah benda yang pertama sekali bahawa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya fastaqimu ila istiqamah. Kenalah istiqamah, iaitu berpegang dengan apa yang diarahkan oleh Allah SWT. Bukan hanya kata Allah Ta'ala itu kita beriman saja, kemudian tidak berpegang, kemudian tidak beramal. Tak boleh. Fastaqimu. Dan yang ketiga, wastaghfiruh, istighfar. Kenapa perlu istighfar? Kerana kita tak mungkin kita ini tak akan ada dosa. Tak mungkin kita ni tak bersalah. Mesti kita ni ada salah. Jadi apabila kita ni bersalah, apabila kita ni ada dosa, maka kita mestilah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailun lil musyrikin, dan wailun lil musyrikin. Wailun maknanya kebinasaanlah. Ada yang setengah pendapat tafsir kata dan celakalah, dan ada yang kata ialah satu nama neraka, lembah dalam neraka nama dia wail. Maka untuk mereka lah orang-orang yang musyrik, orang yang tetap juga tak terima walaupun telah kita ceritakan. Seterusnya, allazina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, iaitu Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang musyrik ni. Sifat orang musyrik iaitu apa? Iaitu mereka-mereka yang tidak memberikan az-zakah. La yu'tuna az-zakah. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan di sini ialah ayat ini adalah makkiyah, sedangkan zakat itu diwajibkan semasa tahun yang kedua hijrah, iaitu selepas Nabi berhijrah. Bagaimana disebutkan perkataan zakah di sini sedangkan Nabi belum berhijrah lagi? Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan begini, az-zakah artinya adalah at-tuhur, iaitu kita membersihkan. Bersih apa? Membersihkan diri, membersihkan harta. Membersih itu adalah zakah secara umumnya. Tetapi zakah dalam erti kata untuk harta ialah membersihkan harta. Jadi sebab itulah perkataan zakah ini telah disebutkan berkali-kali semasa di Mekah lagi. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bahawa di dalam rezeki kita ni, di dalam harta kita ni, ada perkara yang perlu kita buang, iaitu kita bersihkan. Bersihkan apa? Iaitu bersihkan apabila kita memberi derma, apabila kita memberi infak, apabila kita memberikan sesuatu yang kita dapat ni kepada orang lain, kepada orang yang memerlukan. Kepada orang memerlukan ni banyak keadaan. Sama ada orang miskin yang memerlukan untuk makanan mereka, sama ada untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang menyebarkan Islam. Sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk sebarkan Islam. Tak mampu nak buat sendiri. Setengah-setengah perkara kita mampu sebab kita tak mampu. Kerana apa? Kerana kita ni sibuk. Kita ni sibuk berniaga, sibuk bekerja dan sebagainya, menyebabkan banyak daripada masa kita yang sepatutnya kita gunakan untuk menyebarkan Islam tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita melalui harta kita tu. Kita dapat harta. Jadi daripada harta itulah sepatutnya kita kena bersihkan, iaitu kita kena sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat pahala yang sama sebagaimana yang diperolehi oleh orang-orang yang berjuang. Jadi alhamdulillah, moga dengan kita buat macam tu, kita akan dapat pahala yang diperolehi oleh mereka juga. Sebab apa? Kerana share kita tu. Jadi atas dasar inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan az-zakah walaupun semasa di Mekah. Masa di Mekah adalah masa dakwah. Masa di Mekah adalah masa perjuangan bukan melalui senjata, bukan melalui apa, tetapi Allah Taala sebutkan perkataan zakah sini. Kerana duit, kerana harta perlu digunakan, mesti dimanfaatkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut sini ialah wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka ni tidak menunaikan zakat itu, dan dua, mereka ni tidak percaya kepada hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Allah sebut orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka dia akan mendapat pahala daripada Allah tanpa putus-putus. Apa maksud putus-putus kat sini? Jadi ulama-ulama tafsir ada menyebutkan, iaitu maksud tanpa putus ini ialah tanpa maqtu', iaitu tidak putus.
Jadi maksud tidak putus ini ialah setengah ulama mengatakan iaitu sebahagian daripada apa yang dibuat oleh orang-orang mukmin ni, iaitu mereka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu apa? Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalannya melainkan melalui 3. Jadi kita ni setiap muslim ni sepatutnya kena mencari iaitu amalan perkara-perkara ni, iaitu untuk menjadikan amalan kita tu terus mengalir, terus berjalan walaupun kita dah mati. Itu yang antara tafsir kata tidak putus, iaitu apa? Yang pertama anak yang soleh, yang kedua ialah harta yang kita jariah, sedekahun jariah, sama ada kita wakafkan, sama ada kita buat apa-apalah yang mana ianya berterusan dimanfaati oleh manusia untuk dakwah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ilmu yuntafa'u bihi. Kalau kita ada ilmu, kita beri, maka orang tu akan dapat ilmu, dia akan sebar lagi kepada manusia lain, dan begitulah seterusnya. Perkara itu ilmu dan juga harta jariah dan kemudian anak. Jadi maknanya ketiga-tiga ni takkanlah kita satu pun tak boleh buat kan. At leastnya satu daripada 3. Kalau dapat 2 lagi bagus, kalau dapat 3 lagi bagus. Jadi makna usahakan untuk supaya menjadikan ghairu mamnun, tidak putus. Ada yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ghairu mamnun ini ialah artinya ghairu mangkus, iaitu tidak berkurangan. Tidak berkurangan dalam artinya Allah Subhanahu Wa Taala tak kurangkan walaupun sedikit pun. Dia berhak banyak tu, maka dia akan dapat banyak tu. Bahkan kadang-kadang Allah Taala gandakan lagi. Seterusnya kita masuk kepada ain yang baru, hizib yang baru, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin. Allah Taala cabar, Allah Taala tanya, Allah Taala kata lagi kan, adakah kamu kufur dengan Tuhan yang menciptakan bumi ini, al-arda, bumi ini, fi yaumaini, di dalam 2, ikut terjemahnya 2 hari. Tapi yaumain di sini ulama-ulama tafsir kata bukan 2 masa. Maksudnya 2 masa. Apa maksud masa tu? Kerana apa? Kerana masa penciptaan bumi semua ni belum lagi ada matahari. Bila belum ada matahari, tak ada hari. Macam mana nak boleh ada hari? Tapi Allah SWT sebutkan sini yaumaini, 2 tempoh masa. Kenapa? Adakah Allah Ta'ala tak mampu nak buat kun fayakun? Boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama seperti Ibnu Kathir, dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan waktu ini, dan juga seperti yang disebutkan oleh Sa'ad bin Jubair, ketika menafsirkan ayat-ayat begini, dia kata kerana Allah Ta'ala nak mengajar manusia supaya bila kita buat sesuatu tu hendaklah buat secara berhati-hati, perlahan-lahan. Artinya ialah buat dengan berhati-hati, bukan maknanya melambatkan satu perkara yang patut cepat kan, tapi artinya ialah buat dengan berhati-hati, ataupun dipanggil al-anah dalam bahasa Arabnya. Al-anah iaitu dengan berhati-hati, dengan tekun, dengan buat betul-betul. Kemudian seterusnya wataj'aluna lahu andada, dan kamu, Allah Taala marah kan, kamu pula menjadikan Tuhan ni, menjadikan pada Tuhan itu ada andad. Andad ni sekutu. Kemudian zalika rabbul alamin, sedangkan Allah itu adalah rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah Taala sebutkan lagi kehebatan dia, menjadikan bukit-bukit di atasnya, di atas tinggi. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah Taala jadikan keberkatan padanya. Kemudian Allah Taala qaddara fiha aqwataha. Allah Taala jadikan aqwat. Aqwat ni ulama tafsir kata ialah ada rezeki, menjadikan pada bumi ini ada rezeki, pada bukit ada rezeki, jadi maknanya kita boleh dapatkan rezeki kita di mana-mana saja. Tak kira lah kan, simple rezeki kayu api, simple rezeki yang lebih kompleks sikit, kita ada galian di bawah tanah, kita ada petrol dan sebagainya. Semua tu adalah aqwat Allah Ta'ala yang menjadikan supaya kita ni sedar. Fi arba'ati ayyam, dalam 4 masa. Disebut 4 hari. Terjemah, kalau ikut terjemah asal 4 hari, tapi maksudnya 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin, adalah dia ialah sawa'an lis-sa'ilin. Kemudian seterusnya summastawa ila sama', kemudian Allah Ta'ala bukan maknanya sendiri bersemayang, tetapi bersemayang ni macam duduk seperti raja duduk atas singgasana, bukan. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dia tawajjaha ila sama', summastawa ila sama' wa hiya dukhanan, pada masa itu dia ini adalah dukhan. Ini adalah perkara-perkara yang gaib yang mungkin kita tak boleh nak tafsirkan secara tepat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maksud-maksud daripada perkara tersebut kan.
Walaupun adalah orang katakan, oh ni dukhan, dulu maknanya bumi ni tak ada apa, dia adalah seperti dukhan. Dukhan ni ialah ertinya ialah seperti debu-debu yang berterbangan, seperti asap-asap saja. Jadi adalah orang datang dengan teori Big Bangnya, ada orang macam-macam dengan supernovanya, ultranovanya dan macam-macam lagi. Itu adalah merupakan penafsiran-penafsiran yang wallahu alam, kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak kata apalah kan. Sebab itu adalah mungkin kita kata termasuk dalam ghaibiyat, termasuk dalam mutasyabihat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin. Tapi yang the last tu, ayat tu Allah SWT sebutkan kepada bumi, kepada langit, supaya kamu datang kepada aku, kepada taat kepada aku. Dan kemudian mereka mengaku dan mereka datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tak patuhnya ialah manusia yang lebih kecil daripada bumi, daripada langit, tapi dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bumi dan langit ini sendiri, apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk patuh, untuk taat, datang kepada Allah Taala, maka dia datang untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba bandingkanlah bagaimana dahsyatnya manusia ni, bagaimana teruknya manusia ni, kerana mereka ini apabila diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah, mereka tidak mahu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi di hari esok, InsyaAllah. Minta maaf, setakat itu saja, InsyaAllah jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.